Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila arwahi azwajihi ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab min masyarikil ardi wa magharibiha, barriha wa bahriha, min usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah, waftah 'alaina min ladunka ilma, kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim, amma ba'd. Kita sambung lagi muzakarah kitab Penawar Bagi Hati, karangan bagi al-alimil allamati asy-syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili al-Indonesi al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 12, baris yang keempat daripada atas ke bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faidah. Ini pun ataf pada kata Nuh, seperti berdusta. Jauh tu, ma'tufun alaih, dia tu jauh. Yang ni kalau pasal sepepak baru bunyinya lagu ni. Dan hendaklah, yakni wajiblah syukur oleh engkau atas nikmat lidah ini. Bagaimana nak syukur? Taswir pada kata syukur dengan memelihara, yakni dengan sekira-kira memeliharanya lidah, menjaga akan lidah daripada barang yang tiada dijadikan akan dia akan lidah kerana barang. Mana tu bayan pada kata barang? Daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Mana misal? Seperti berbantah-bantah. Jauh tu, ma'tufun alaih, dia tu jauh. Kena pasal sepepak dia nak ubi pahal lagu tu lah. Seperti berbantah-bantah, berdebat. Yang ni berdebat sini, berdebat yang tidak ada manfaatnya pada agama lah. Kalau ada orang panggil debat yang boleh memberi manfaat pada agama, hak tu tak mengapa. Debat yang tiada memberi manfaat pada agama ni, yakni benda yang tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dulu kita pernah sebut dah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala ashabihi. Satu hari telah keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumpa di atas sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum yakhtasimuna fil qadri. Padahal mereka itu para sahabatnya yakhtasimuna fil qadri, sedang berdebat-debat, berbahah-bahah, berbantah-bantah mereka itu para sahabat tentang qada dan qadar. Duk berdebat. Bila Nabi tengok lagu tu, faka'annama yufqa'u fi wajhihi. Faka'annama yufqa'u fi wajhihi karrumani minal ghadabi. Maka seolah-olahnya wajah Nabi SAW berubah menjadi merah seperti buah rumman, buah delima. Nah, merah muka Nabi SAW minal ghadabi, kerana nak marah. Tengok sahabat duduk berdebat, duduk balas tentang qada qadar tu, Nabi tiba-tibanya muka berubah jadi merah seperti buah rumman. Dia buat bandingan tasbih seperti itu. Kemudian Nabi berkata, bihadza umirtu aw lihadza khuliqtu. Ni kau benda aku suruh membuat. Tu mana kita? Aw lihadza khuliqtum, syakur rawi. Ataupun katanya perawi, Nabi kata lagu ni, lihadza khuliqtum, kerana benda begini ke kamu dijadikan oleh Allah? Mu dijadikan oleh Allah untuk berdebat-debat ke? Untuk berbantah-bantah ke? Bihadza umirtu, benda ni ke aku suruh mu buat? Sahabat-sahabat. Ataupun lihadza khuliqtum, kerana ini ke kamu diciptakan oleh Allah? Tu. Tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Berdebat-debat mereka itu akan Quran setengah daripada setengahnya. Bihaza halakatil umamul min qablikum, dengan kelakuan seperti ini, suka berdebat-debat, berbahah-bahah, inilah telah binasa umat-umat yang sebelum daripada kamu. Yang ini berdebat di sini dengan mana debat yang tidak ada manfaat pada agama lah maknanya. Apa berdebat yang tidak ada manfaat pada agama? Yakni nak menang. Satu, nak menang, bukan nak benar, nak menang. Bagaimana pun kena win apa kita menang. Itu tak ada manfaat pada agama tu. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau aku berdebat dengan dengan satu orang yang bodoh, aku akan kalah. Tapi kalau aku berdebat dengan 100 orang yang alim, aku akan menang. Kenapa? Kerana orang bodoh tu nak debat, dia nak menang, bukan dia nak benar. Maka dia lah hak menang. Imam Syafi'i kata, kalau aku berdebat dengan orang bodoh 1 orang, kalah aku. Tapi kalau aku berdebat dengan orang alim 100 orang, menang aku. Kenapa? Kerana orang alim tu bukan nak menang, nak benar. Maka Imam Syafi'i mampu menjawab soalan dengan secara benar. Itu maknanya. Maka kalau 100 orang alim berdebat dengan aku akan menang. Kenapa? Orang alim ni bukan nak menang, nak benar. Debat di situ bukan semuanya tercela. Ada yang dipuji. Makna debat yang boleh menghasilkan orang panggil kebenaran, maka itu dianjurkan. Macam di pondok-pondok, terutama pondok-pondok di Indonesia lah. Pondok-pondok di Indonesia ni baru-baru nak start saja. Dia panggil bahsul masail, bahas masalah. Debat tu. Debat. Buka kitab tu, baca. Orang tu baca kitab salah, kita pun iktiraf dia balik, bahas bangkang dia balik. Debat. Tapi bukan sampai nak bergaduh, nak bertumbuk, tidak. Mana kalau terbukti kita tu kurang memahami ibarah, tidak faham, mana kurang pengkajian, kita salah, ni hak betul. Ni debat seperti itu dianjurkan. Debat yang dikatakan tidak manfaat ni debat yang nak menang. Walaupun dia tahu dah dia salah, tak kira mesti aku kena menang. Debat ni tak ada manfaat. Tak usah berdebat, tak ada manfaat. Tu. Sebab tu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi kata, ana zaimu bi baitin fi riyadil jannati liman taraka al miraa
wa in kana muhiqqan. Ana za'imun, aku ni akan menjadi penjamin, bibaitin fi riyadil jannati, dengan mahligai di dalam syurga, liman, bagi mereka, tarakal mira'a, yang meninggal mereka itu man akan debak berbantah-bantah, wa in kana muhiqqan, sekalipun dia sebenar. Nah, dia sebenar, dia tahu dah kalau berdebat dengan hak menatang ni, jahil ni, dia bukan nak kebenaran ni, dia nak menang dia. Ya tak usah debat ah. Nah, Nabi SAW jamin syurga dan mahligai dalam syurga. Ana za'imun, aku penjamin, bibaitin, dengan mahligai, fi riyadil jannati, di dalam syurga, liman, bagi mereka, taraka, yang meninggallah iaman, al-mira'a, akan berdebat berbantah-bantah, wa in kana muhiqqan, dan jika adalah ia tu man, yang meninggalkan, mereka yang meninggalkan berbantah-bantah tadi tu, muhiqqan, seorang yang sebenar sekalipun. Mana kebenaran tu memang dia, tetapi kerana dia tahu gulawan dia ni bukan nak kebenaran, nak kemenangan, dia akan buat bagaimanapun cara untuk menjatuhkan kita. Nah, dia buka aib kita ke, kesalahan kita, kelemahan kita, nah, ataupun dia teking ke, dah tu ni, dia main peribadi kita. Kalau gitu tinggal berbantah tu, Nabi SAW jamin mahligai dalam syurga. Kenapa? Tak ada beda. Debat apa dia bukan nak kebenaran. Paling kurang kalau boleh kita mengatasi dia kalah dan kebenaran tertegak, itu pun tak ada manfaat untuk dia kembali kepada kebenaran. Dia tetap dendam dia ni, nak marah. Biar tak usah debat. Nah, tapi kalau seorang yang kita tengok dia betul-betul ikhlas nak cari kebenaran, nah, saya nak tahu yang mana yang benar. Nah, adakah yang saya pegang yang benar atau kamu yang benar? Nah, mari kita berdiskusi, kita berdebat. Hal tu tak apa, hal tu terpuji. Nah, tu bagus hal tu. Lagi pula lebih-lebih lagi kalau kena bab-bab akidah, bab-bab pegangan, bab-bab tauhid, bab-bab ma'rifah, bab-bab usuluddin, itu pasti kena bersuara, tak boleh kita diam. Tu kenapa bisa menyesatkan orang awam yang lain dengan kesalahan seorang yang bercakap tentang akidah tetapi tidak benar. Ini bahaya. Sebab tu saya bukan cabar, saya mengalu-alukan. Nah, satu orang ustaz daripada Kelantan, satu negeri saya, tapi saya duduk di Selangor. Nah, saya akan jadi KL Lumpur dah, walaupun cakap Kelantan pekak pun jadi KL Lumpur dari Selangor dah. Nah, senior saya, nah, dan anak tok guru di Kelantan. Bukan tok guru Nazi, anak tok guru lah, tok guru pondok. Kerana dia telah mengelirukan masyarakat awam dengan mengatakan Imam Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu memasukkan babul imamah, bab melantik pemimpin, bab politik di dalam kitab Al-Iqtisa' fil I'tiqad sebagai isyarat daripada Imam Ghazali bahawasanya politik Islam, melantik pemimpin, itu ialah usuluddin, usul agama, rukun agama. Jahat tu. Tak betul tu. Nipu. Saya kata orang yang kata lagu ni dia lapan napa tawar dengan Imam Ghazali di akhirat. Itu ni. Dia lapan napa tawar. Kenapa? Dia telah mengelirukan orang awam tujuan yang sebenar dikehendaki oleh Imam Ghazali. Bukan seperti itu. Nah, bukan hanya Imam Ghazali yang memasukkan bab melantik pemimpin dalam kitab tauhid. Kebanyakan ulama tauhid memasukkan, bukan nak cerita kepada kita bahawasanya politik melantik pemimpin rukun iman, bukan. Kalaupun ada yang memasukkan, itu hanya sebatas untuk menolak fahaman Mu'tazilah, dan yang kedua nak menolak fahaman Syiah Rawafid atau Rafidah. Gitu. Contoh Imam Ibrahim Al-Laqani, dia masuk dalam kitab Jawharatut Tauhid. Itu apa? Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'il fa'lam la bi hukmil aqli falaysa ruknan yu'taqad fid dini. Tengok. Dia kata wa yajibu nasbu imami adlin,
dan wajib pada syarak melantik imam yang adil. Imam yang adil bukan tu imam semayang dah, pemimpin, pemerintah. Di dalam syarah dia kata apa? Wa hadzal bahtsu minal fiqhiyati. Sebenarnya ini perbahasan di dalam ilmu fiqh, bukan ilmu usuluddin. Tapi kenapa dimasukkan dalam ilmu usuluddin? Kerana nak menolak fahaman Mu'tazilah dan fahaman Syiah. Mana? Fahaman Mu'tazilah melantik pemimpin tu bukan wajib pada syarak, tapi wajib pada akal. Akal yang menentukan kewajipan kita melantik pemimpin. Maka sebab tu nak lantik pemimpin, dia kira akal saja, dia tak kira syarak. Itu Mu'tazilah. Apa pendapat awak? Kenapa awak melantik, awak memilih orang ni sebagai pemimpin? Kerana dia hebat nanti ni, kerana dia pernah memerintah selama 20 lebih nanti ni tahun, zaman dia memang hebat. Semata-mata akal. Tidak ditilik kepada hukum syarak. Itu Mu'tazilah dengan tidak tersedar. Kerana melantik pemimpin itu bukan wajib pada akal, tetapi wajib pada syarak. Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil akli. Wajib tu bi syar'i, dengan syarak. Wajib dengan syarak tu pun ala fardhi kifayatin, atas jalan fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni ada sistem pilihan raya. Lagilah tidak orang panggil fardu ain. Wajib memilih pemimpin atas siapa? Atas orang yang berdaftar mengundi. Orang tak daftar nak mengundi macam mana? Tak wajib atas dia. Lebih-lebih lagi. Itu fahaman ahli sunnah wal jamaah tu seperti itu. Jangan sampai kita kata melantik pemimpin ni usuluddin, akidah kita, sehingga kita mengkafirkan saudara kita yang tidak memilih pemimpin yang sama dengan pilihan kita. Ini jauh daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jauh. Ini bahaya tu. Tu fa'lam, ketahui olehmu, la bi hukmil akli, bukan wajib dengan hukum akal. Ini nak rak fahaman Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah tu fahaman dia at-tahsin wa at-taqbih bil akli. Baik dan buruk tu dikira dengan akal semata-mata. Contoh lagu mana? Kalau rotan punggung orang sampai hancur, baik dia, bagus. Inilah adil, inilah hukuman yang sangat telus, yang sangat bagus. Tapi kalau syarak suruh rotan tidak menyakitkan, cuma dipamerkan di hadapan orang untuk mendidik si pelaku kesalahan tersebut, ditarbiah dengan sifat malu. Ini kejam, ini zalim. Tengok. Itu dia panggil Mu'tazilah tu. Jaga-jaga tu, Mu'tazilah tu. Dia fikir baik buruk tu dengan akal semata. Mu'tazilah dengan tak sedar. Kalau ahli sunnah wal jamaah tu, yang baik syarak menentukan, yang buruk pun syarak menentukan. Kalau syarak kata baik, akal kita nampak buruk pun wajib kena kata baik. Kalau syarak kata buruk, walau akal kita kata baik ni, bagus ni, wajib kena kata buruk, jahat. Karena baik buruk ditentu oleh syarak, bukan akal. Mu'tazilah dah, baik buruk akal, bukan syarak. Maka melantik pemimpin, akal menentu, bukan syarak. Kalau syarak tak mari pun tak apa. Kita pilih dengan akal kita je, cukup. Itu dia panggil apa? Mu'tazilah. Jaga-jaga. Kita ahli sunnah wal jamaah ni dengan syarak dan akal, dua-dua sanding seperti ni. Sebab tu walaupun tidak ada dah ciri-ciri yang ditetapkan oleh syarak, itu ni jahat, zalim, fasik, tapi ada satu lagi, mana? Muslim. Ada satu pun wajib kita nak pilih, Muslim. Tu dia panggil dengan syarak dan akal disanding. Itu ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu dia kata apa? Wa yajibu nasbu imam yang adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil akli wa laisa ruknan yu'taqad fid dini. Bukan juga melantik pemimpin itu rukun yang diiktikadkan dalam agama. Ini raddun 'ala rafidah. Dia nak menolak di atas fahaman Rafidah, Syiah. Syiah tu mengatakan melantik pemimpin tu ialah
rukun iman. Nah tu. Kalau buka kitab tauhid Syiah, bab yang pertama imamah wilayatul faqih. Tu. Kepimpinan. Maka sebab tu Syiah dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan para sahabat. Kenapa? Kerana di Syiah melantik pemimpin politik itu rukun iman, rukun akidah, usulul aqaid. Maka mengkafirlah dia bagi orang yang tidak melantik Ali. Ini bahaya, fahaman tu bahaya. Nah, kita orang ahli sunnah wal jamaah dah melantik pemimpin tu bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Hanya masuk dalam Islam mengikut syariat serta bab ijtihadi. Dia panggil siasat syar'iyah. Nah, yang betul 2 pahala. Nah, macam diganu orang pilih pak menang pemimpin tu. Lepas tu diwakkan adilah sungguh. Nah, kadar jenayah semakin menurun. Contohlah ni, contoh. Kadar jenayah semakin menurun. Orang yang nak dapat lesen ke pelajar mahasiswa, lesen motor free. Betul tak? Sejahtera, berkebajikan tak? Tu. Maknanya apa tu? Dia panggil, oi, adil sungguh, masya-Allah, dapat 2 pahala. Betul kita pakar, serta betul sungguh dia buat keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dapat 2 pahala kita. Nah, ia ijtihad kan? Kalau salah dapat 1 pahala. Kenapa? Karena tidak ada dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah pemimpin yang maksum. Imam maksum tak ada. Nah, tak ada, mana ada. Pemimpin itu tidak ada maksum, tidak dijanji, dijamin kemaksumannya, tak ada. Mungkin masa ceramah tu hebat. Tuan-tuan, sebelum pilihan raya. Nah, kamera IES ni zalim, menekan rakyat tuan-tuan. Nah, jangan bayar saman IES. Nah, kerajaan ini kerajaan bongkak. Hebat gitu ni. Kalau tuan-tuan nak hapuskan IES, lantik saya, pilihlah kami. Kami menang saja, kamera IES kami akan buang semua sekali. Apa lagi kita lihat ni? Seronoknya. Pakar. Nah, menang-menang bukan dia buang, dia tambah pula sebelah batang IES. Contoh, lihat ni. Ayah gitu. Aduh, mendapat sungguh aku. Belum pilihan raya kata Soling. Lepas pilihan raya dapat kuasa, dia kata ada. Kamera IES ni kami akan tambah lagi 11 biji dan lebih daripada itu lagi untuk menjaminkan keselamatan pengguna jalan raya dan sebagainya. Kita ni mentai sungguh. Nah, dosa tak kita? Dah dapat 1 pahala di atas ijtihad kita. Nah, kita ijtihad. Ijtihad tu 4 ijtihad yang panggil. Jangan sampai mengkafirkan saudara, jangan. Tapi orang bohong tadi tetap dapat dosa. Jangan main dia ni. Lama kata orang dapat pahala kau nipu. Bukan kita hak nipu dia. Nipu dia ni. Kita hak milih tu nak ijtihad kita. Nah, masa camping tu kita pergi semua tempat berceramah. Hak ni kata tak nak, kami tak akan hapus IES kerana ini untuk mendidik rakyat dan untuk keuangan kerajaan, dapat juga untuk kerajaan. Nah ni zalim ni. Nah, pergi satu tempat pula tak ada pun IES. Nah, tak bunyi pun. Apa dia nak janji? Tak boleh. Dia ni, kami akan hapus IES, kami akan buangkan, jangan bayar lagi saman, tunggu kami berkuasa. Hebat kata. Kita sedap yang ni. Takah. Macam mana? Imam tu tidak maksum. Tidak ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pemimpin tu dimaksumkan, tidak ada, melainkan Syiah. Maka lepas dapat kuasa, rupa-rupa bukan dia buang, dia tambah pula sebelah batang lagi IES. Nah sini. Zalim tak? Zalim. Nipu tak? Nipu. Makna salah tak kita ijtihad ni? Salah. Lepas tu dosa tak? Dapat 1 pahala di atas dasar ijtihad kita. Kalau kita betul-betul tak tahu, kalau kita tahu dah, kita duk bisik dah belakang, betul ke ni YB? Saja je. Ya tu tak leh, kita tahu dah yang menipu. Ini kita cakap ni kita tak tahu lagi. Kita tak tahu dia nak menipu ke tak tahu. Cuma kita dengar zahir kalam dia. Pegang dengan zahir perkataan dia.
Ya, kita ijtihad pilih dia. Ternyatanya salah, maka dapat satu pahala. Yang menipu tu tetap dosa, kena faham lah. Ingat baik tu ni. Orang ramai kata, wow, dapat satu pahala juga menipu. Jangan salah faham. Hak salah ijtihad tu dapat satu pahala. Hak menipu tu tetap dosa, tetap dosa. Lain kali jangan bagi lagi. Baik. Kalau gitu, kalau kita nak buat diskusi debat, adakah politik itu masuk daripada rukun iman? Itu bagus. Kenapa? Supaya rakyat, orang awam jelas. Tidak terkeliru dengan fahaman-fahaman karu. Ini bahaya. Bila mengatakan politik itu ialah akidah, melantik pemimpin ialah akidah. Ni jadi nak kafir orang ni. Kamu parti apa? Saya parti ni. Oh, bergerak kamu ni. Tak ikut parti kami ni. Lawak Islam ni, kafir ni. Siap sudahlah. Tolak Islam sudah. Ini bahaya. Sebab tu kalaulah akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah semua, parti apa pun hidup tetap aman, damai. Berbeza pilihan tu tidak mengapa. Yang penting tetap bersaudara, Islam, Muslim. Itu. Ketinggian hubungan sebagai Muslim, sebagai Islam itu lebih tinggi daripada hubungan keanggotaan persatuan parti dan sebagainya. Pasti dalam kubur tidak akan ditanya ma hizbuka, ma NGO-uka, ma persatuan uka, ma ittihaduka. Ada. Yang ditanya ma dinuka wa man ikhwanuka. Apa agamamu? Apa agamamu? Siapa saudara kamu? Itu. Ini yang baik. Jadi kalau kita mengkafirkan orang Islam kerana iktikad kita kata melantik pemimpin ni adalah akidah, usuluddin. Teruklah kita. Tak ada jawab al-muslimuna ikhwani. Nanti dalam kubur akan jawab Syi'i ikhwani. Buat Syiah tu saudara aku. Apa? Bak sama akidah kamu. Dia nak jadi Syiah ni tak nanti kena isi borang jadi Syiah ya Husain madak tak ya. Salah iktikad seperti itu Syiah dengan tak tersedar. Mengakidahkan benda yang bukan akidah. Jadi saya mengalu-alukan diskusi dengan ustaz tu supaya jelas. Perkara ni biar jelas. Mu nak bawa Islam, biar Islam ahli sunnah wal jamaah. Kalau lain daripada ahli sunnah wal jamaah, sangat bahaya. Cepat mengkafirkan orang, cepat melaknatkan orang, cepat mengeluarkan orang daripada Islam. Itu sangat bahaya. Baik. Kalau berbantah-bantah seperti itu tidak mengapa, itu debat yang terpuji. Bukan kita nak cari kemenangan. Bukan kita nak cari kemenangan, kita nak cari kebenaran. Betul hakmu ke betul hak aku? Aku kata politik bukan akidah. Politik hanya juzuk daripada ijtihad syariah, siasah syariah. Betul dapat 2 pahala, salah satu dapat 1 pahala. Sengaja salah baru berdosa. Kamu kata politik akidah, rukun iman, usuluddin. Siapa yang tidak mengikut kita akan punya pandangan, pemikiran, pemilihan, orang ni bukan Islam, tolak Islam, tak juang Islam. Sudah. Hak mana hak betul? Mari kita diskusikan. Mu keluar kitabmu, aku keluar kitab aku. Bukan nak menang. Kalau terbukti nanti kamu yang betul, ya saya kira kamu. Tapi ternyatanya salah lah. Pasti tak akan menang lah. Sebab apa? Memang salah. Dia tipu orang awam boleh. Imam Ghazali memasukkan babul imamah di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, menunjukkan bahawasanya melantik pemimpin politik itu usuluddin. Mari mana lagu tu? Bukan. Yang dimaksudkan oleh ulama-ulama tauhid memasukkan bab politik dan melantik pemimpin dalam kitab tauhid itu bukan nak bagi tahu bahawasanya ia rukun iman usuluddin, bukan. Tetapi nak tolak fahaman-fahaman seperti Mu'tazilah dan Syiah. Jelas. Adapun kita orang ahli sunnah sendiri bagaimana dengan melantik pemimpin? Itu min bahsil fiqhiyati. Masuk daripada perbahasan fiqh, bukan tauhid, bukan akidah. Kalau orang faham akidah ahli sunnah jamaah ni, tak ada kan semayang 2 tu imam. Semayang 2 tu imam, 1 masjid, 2 jemaah,
saling kafir mengkafir. Ada sebab apa? Sebab faham. Yang jadi lagu tu sebab tak faham. Bapa tak faham sebab tak mengaji. Bapa tak mengaji, tak suka mengaji. Lepas tu dia faham lagu tu kenapa? Dia pergi mengaji di ceramah-ceramah politik. Ceramah-ceramah politik tak boleh pakai mana? Nak? Baik. Jadi kalau orang tu nak debat kerana nak menang, tinggal, tak payah debat. Tu kerana Nabi SAW jamin mahligai syurga kita dapat insya-Allah. Ana za'imun bi baitin fi riyadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Akulah penjamin dengan mahligai di dalam kebun syurga liman bagi mereka taraka yang meninggal ia mereka mira'a akan perdebatan wa in kana muhiqqan, dan jika sekalipun dia yang benar, dia yang sebenar, dia betul dah, tapi dia tinggalkan apa? Kerana perdebatan ni tidak ada manfaat. Bahawa tak ada manfaat. Orang yang nak berdebat ni bukan nak kebenaran, nak kemenangan. Tinggal. Tu. Baik. Maka sebab tu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari setelah mana dia bertaubat dari Mu'tazilah, di tempat mana dia tak berdebat, semua dia berdebat. Dia berdebat. Tapi debat tu bukan nak kemenangan, nak menyatakan kebenaran. Itu tak apa. Hak Nabi marah sahabat tadi dalam hadis kita baca, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadri. Yahtasimu ni maksudnya gitu. Khusumah. Yahtasimuna ni maksudnya khusumah. Macam mana khusumah ni maksudnya? Mana gitu? Panah pala. Debat panah pala fil qadri, dalam bab qada dan qadar. Maka sebab tu Nabi SAW marah. Faka'annama yufqa'u fi wajhihi minar rumani minal ghadabi. Maka seolah-olahnya wajah Nabi SAW tu berubah menjadi merah seperti buah rumman dari kerana marahnya Nabi SAW. Lalu Nabi kata, bihadza umirtum aw lihadza khuliqtum. Ni kau benda aku suruh mu duk buat? Ni kau tujuan Allah Ta'ala buat kamu? Ni kau hikmah Allah Ta'ala buat kamu? Nak berdebat siapa merah muka? Nak berapa? Kau dah nak bahas siapa merah muka gitu untuk apa? Tu makna Rasulullah marah. Tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Duk baca ayat Quran pukul pergi mari setengah daripada setengah. Bihaza, dengan sebab inilah halakatil umamu min qablikum, telah binasalah umat-umat sebelum daripada kamu. Maka sebab itulah wajib kita memelihara lidah kita. Makna kita bersyukur di atas lidah kita dengan memeliharakan lidah daripada barang yang tiada dijadikan dia lidah kerana barang, daripada berkata-kata yang dilarang. Mana? Seperti berbantah-bantah yang tiada faedah pada agama. Kena faham gitu. Bukan umum berbantah-bantah tak. Ada tak berbantah-bantah yang ada faedah tak? Ya, ada. Mana? Berbantah-bantah para pelajar untuk mengasah ketajaman minda mereka. Macam di pondok-pondok ada bahsul masail. Atau tak apa? Tak ada masalah. Berbantah-bantah yang ada faedah lagi. Berbantah-bantah yang ada faedah kerana nak menyatakan kebenaran di atas golongan yang sesat. Ada faedah. Ada lagi berbantah-bantah yang faedah? Ya, ada lagi. Berbantah-bantah yang orang yang nak berbantah tadi itu nakkan kepada kebenaran. Ya, ada faedah. Sebab tu Imam Syafi'i kata tadi kan, aku akan kalah berdebat dengan satu orang yang bodoh, tetapi aku akan menang bila berdebat dengan 100 orang yang alim. Pelik dengan orang bodoh kalah, dengan orang alim menang Imam Syafi'i. Iya, kerana orang bodoh tu bukan dia nak kebenaran, tapi nak kemenangan. Imam Syafi'i kalah serendar. Ana za'imun bi baitin fi riyadil jannah liman tarakal mira'a. Ada ni wa in kana muhiqqan. Imam Syafi'i serendar lalu. Ni siapa dia ni? Aku nak kemenangan, aku mesti menang dah. Imam Syafi'i kalah. Tapi kalau 100 orang alim, Imam Syafi'i akan menang. Kenapa? 100 orang alim tu bukan nak kemenangan, nak kebenaran. Maka Imam Syafi'i boleh menyatakan kebenaran dalam setiap perbahasan. Kalau baca tuan-tuan baca kita manaqib Imam Syafi'i yang paling lengkap, tebal tu, dikarang oleh Profesor Dr. Kiai Nahrawi Al-Indonesi, orang Indonesia. PhD dia Al-Azharus Syarif, dan bukan orang Arab, orang Indonesia.
buku tentang Imam Syafi'i, saya ada kitab ya tebal tu, terlengkap di atas permukaan dunia tentang Imam Syafi'i. Katanya bekas mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah hafizahullah taala, terlengkap. Nah, dalam tu boleh tengok bagai-bagai munazarah, perdebatan di antara Imam Syafi'i dengan ulama-ulama sezamannya. Nah, antaranya dengan Imam Asy-Syaibani, anak murid bagi Imam Abu Hanifah, kalah laka. Antara lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia sendiri. Nah, tapi anak murid pun pangkat sama, mujtahid mutlak, berdebat, munazarah, menang Imam Syafi'i. Banyak semua munazarah yang Imam Syafi'i hadap dengan orang alim, menang Imam Syafi'i. Tak ada pernah kalah. Kenapa? Karena kebenaran. Orang alim tu nak kebenaran. Dan Imam Syafi'i ini sangat alim. Sangat alim. Tak alim apa, kita dah cerita dah bagi tadi kuliah subuh. Semalaman boleh menyelesaikan 800 masalah hukum hakam fiqh. Anak Imam Ahmad pernah kata ke ayah dia, "Yo, kau Imam Syafi'i tu alim." Nampak biasa je. Alim. Imam Ahmad kata, "Aku sebelum belajar dengan Imam Syafi'i, aku tak kenal Quran hadis. Aku setakat hafal Quran, hafal hadis. Tapi aku tak faham Quran hadis. Aku tak tahu mana muhkamat, mana mutasyabihat, mana mujmal, mana mubayyan, mana muqayyad, mana mutlaq. Mana am, mana khas, mana umum, mana maksus. Aku tak kenal. Tapi bila belajar dengan Imam Syafi'i, baru aku tahu kategori-kategori ayat Quran. Baru aku faham hadis-hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i lah pembuka pemahaman aku kepada Quran dan hadis," kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yo, kau aboh, anak dia dah ni. Nak teruji sekali. Jemput Imam Syafi'i, mari makan nasi malam-malam di rumah. Dah lewat malam, anak Imam Ahmad kata, "Ya Imam, tak payah balik lagi lah malam ni. Tidur sini lah. Dah lewat malam ni. Pulang nanti lepas subuh baru balik pulang ke rumah." Imam Syafi'i kata, "Okey tak? Bagus tak?" Sudah makan nasi. Tu Imam Syafi'i tidur. Anak Imam Ahmad duk ita tengok balik tirai. Takkan orang alim begini kelakuan dia. Tidur terus. Sudah makan tidur terus. Tak ada baca Quran, tak ada mayang witir, zikir, baca surah Al-Mulk kau nanti ni. Tak ada. Terus tidur gitu atas hati. Hidup. Siapa pukul 4 pagi, pukul 3 pagi tak bangun tahajud. Teruk orang alim ni. Teruk ni Imam Syafi'i, indah kabar dari rupa. Yang lebih teruk lagi, bila azan subuh Imam Syafi'i bangun terus pergi masjid, tak ambil air semayang. Mayang subuh dengan tak ambil air semayang kan? Anak Imam Ahmad kata memang jelas ini ulama su. Ulama jahat ni. Ceramah kau orang suruh ambil air semayang, bak taharah suruh orang ambil air semayang. Kalau nak semayang kena ada wudu. Dia sendiri yang semayang tak ambil wudu. Teruk. Rangai hampir dia kata dia. Ya kepok dia kata, Imam Syafi'i bukan alim sangat, mayang subuh tak ambil air semayang. Teruk. Dia kata, "Iya ke? Iya, saya tak tidur semalam duk siasat apa kelakuan Imam Syafi'i." Pok dia tadi, aku kita tanya Imam Syafi'i, betul tak? Ya. Kita tanya Imam Syafi'i, Tok Guru, betul kau semalam Tok Guru tak ambil wudu semayang subuh? Jawab Imam Syafi'i, ya betul. Kenapa tak ambil wudu Tok Guru? Ada mazhab baru, ada ijtihad baru lah. Bukan, aku nak ambil air semayang. Kenapa? Aku wuduk tak batal lagi. Semalam aku tak tidur. Aku duduk fikir sampai ke subuh. Selesai 800 hukum hakam fiqh. Masalah fiqhiyah. Ada di sini. Boleh selesai masalah fiqh. 800. Tak usah kata 880. Tak usah kata 80. 8 soalan semalam ada. Ada bapak kita? Ada takabur. Ni. Allah, jangan. Mari Pak Cik Husin Yi. Gerai sungguh aku. Kenapa Pak Cik Husin Yi? Dalam TV. Ada masuk TV lah ni Pak Cik Husin Yi ni. Dia soal, "Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tu bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mazhab apa?" Ya bodoh tanya soalan lah kata. Tuan-tuan ikut Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab apa? La ilaha illallah. Imam Syafi'i itu tak ada mazhab.
Bapa tak ada mazhab. Dah dia lah mujtahid mutlak, nak bermazhab apa lagi? Nah, haram Imam Syafi'i bermazhab. Haram Imam Malik bermazhab. Haram Imam Ahmad bin Hanbal bermazhab. Haram Imam Abu Hanifah bermazhab. Adapun kita haram kalau tak bermazhab. Itu. Ni Wahabi memang gitu. Wahabi ni dia suka cerita ulama-ulama kita, lepas tu dia psycho kita supaya kita rasa tak sedar diri, sama setara dengan Imam Syafi'i. Itu perangai menatang Wahabi. Iya. Ya tak ada. Kalau Imam Syafi'i itu suruh kita bermazhab, jadi Imam Syafi'i itu mazhab ke apa pula? Tu ada tak kita? Nah, Imam Syafi'i itu mazhab ke apa? Bodoh lah. Ada satu orang lagi mufti, ni mufti. Dia kata, tuan-tuan, mazhab apa? Syafi'i. Bila tuan-tuan isi borang mazhab Syafi'i? Bengok tanya soalan lagi tu. Tidak bodoh tu. Soalan tu bodoh sebenarnya. Tidak berkelayakan soalan tu keluar daripada mulut seorang mufti. Tak layak. Menunjukkan mufti tak faham apa makna mazhab. Mazhaba ilaihi. Dia tak faham makna mazhab. Kalau ditanya soalan tu kepada masyarakat, memang dia tanya. Tengoklah YouTube, tengok dalam Facebook ada. Tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Semua orang jawab Syafi'i. Bila tuan-tuan isi borang masuk mazhab Syafi'i? Bodoh tanya lagu tu. Kalau saya ada situ saya tanya balik dia. Tok Peti, mazhab Syafi'i ni daftar dengan ROS ke? Sebagai pertubuhan ke? Persatuan Kebajikan ke? Parti politik ke? Siapa mu nak tanya orang isi borang tak isi borang jadi ahli ni? Hak jenis isi borang jadi ahli ni pertubuhan masyarakat, pertubuhan kebajikan, hak daftar di ROS, parti, itu baru isi borang ahli. Mazhab ni ada daftar di ROS ada? Ada mazhab daftar di ROS ada? Saya nak daftar mazhab Syafi'i di ROS ni. Ada? Boleh? Bodoh tanya soalan gitu. Nama dah mazhab. Mazhaba ilahi, pendapat yang diamalkan kepadanya pendapat. Itu dia panggil mazhab. Mazhaba ilahi, bukan isi borang. Bodoh. Itu panggil bodoh pakta belakang. Nah, Pakcik Usayi ada yang tanya, kalau kita wajib bermazhab Syafi'i, bermazhab Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab Hanbali, Rasulullah dulu mazhab apa? Ni bodoh tak? Soalan bodoh tu. Rasulullah dulu mazhab apa? Rasulullah tak bermazhab. Tuan-tuan jangan bermazhab. Jadi bengong gitu cakap. Sebelum nak tanya Rasulullah mazhab apa, mazhab tu bila wujudnya. Lagu tu. Nah, Rasulullah tu bila wujudnya. Baru kalau mu tahu boleh tanya, kau tak boleh tanya. Ni asal tanya. Oh, cerdik molek. Nah, mazhab tu wujud kurung ketiga, kurung keempat. Rasulullah tu kurung pertama. Boleh mu tanya Rasulullah mazhab apa? Samalah soalan kalau kita tanya Rasulullah naik kereta apa? Tidak kepada tanya soalan gitu. Sebelum nak tanya Rasulullah naik kereta apa, kereta tu wujud bila? Rasulullah hidup tahun bila? Gitu. Mungkin siasat dulu. Oh, kereta wujud tahun ni, Rasulullah tahun ni. Tak ada, tak usah tanya soalan ni. Kalau tanya apa sangat aku bodoh. Betul tak? Lagu tu baru cerdik. Ni tak siasat dulu, pakai tanya terus. Kata ni, Rasulullah naik kereta apa dulu? Myvi, Avanza. Bodoh tanya soalan gitu. Rasulullah makan tak McDonald, KFC? Tidak kepada gitu. Bodoh. KFC McDonald bila wujud? Rasulullah bila wujud? Kalau orang tahu, kita tengok KFC wujud tahun ni. Rasulullah wujud tak? Oh tak ada, tak ada tak usah tanya. Bodoh nampak bodoh. Nah kalau tanya. Gitu bawa cerdik. Kalau tanya juga bodoh. Rasulullah mazhab ke apa? Rasulullah mazhab Syafi'i tak? Tidak ke bodoh gitu. Ni soalan lagi. Ia tanya orang kampung. Ni ingat ni kalau lagi lagi yang mari tempat-tempat sini ya. Nah, lagi ada orang sini minat berahi sebab masuk TV OIC semua lah ni. Astro nak jemput sekali mari masjid. Ingat kali tanya soalan ni antara soalan-soalan bodoh dia ni. Nah. Rasulullah ikut tak mazhab Syafi'i? Tak boleh bodoh tu. Rasulullah ikut tak Imam Syafi'i? Rasulullah ikut tak Imam Hanafi? Kalau Rasulullah tak ikut Imam Syafi'i, kenapa kita nak ikut Imam Syafi'i? Sedap IQ dia tu. Sebenarnya bodoh. Bagaimana Rasulullah nak ikut Imam Syafi'i? Karena Rasulullah ada dulu, Syafi'i tak ada lagi.
Nah, yang betulnya Syafi'i itu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i itu ikut Rasulullah. Bukan Rasulullah kena ikut Imam Syafi'i. Balik mu tanya soalan lagu tu. Imam Rasulullah ikut tak Imam Syafi'i? Dan Rasulullah ikut, apa kita nak ikut Imam Syafi'i? Oh, sedap dia tanya. You what you psycho dia lagu tu. Rasulullah ikut tak Imam Syafi'i? Tak ikut, orang jawab. Lepas tu kenapa kita nak ikut Imam Syafi'i? Rasulullah pun tak ikut. Iyalah Rasulullah nak ikut Imam Syafi'i macam mana? Rasulullah beranak bila? Imam Syafi'i beranak bila? Nah, Imam Syafi'i itu akhir kurung kedua, kurung ketiga. Rasulullah tu kurung pertama. Nah, lepas tu boleh Rasulullah nak ikut Imam Syafi'i. Munasabah tak? Munasabah itu. Munasabah Tengku Abdul Rahman Hantuah mengikut Tengku Abdul Rahman. Munasabah. Munasabah Hantuah ikut Tengku Abdul Rahman. Tak munasabah kerana Hantuah dah dulu Tengku Abdul Rahman kemudian. Nah, hak betulnya Imam Syafi'i itu ikut Rasulullah. Sebab tu bila kita ikut Imam Syafi'i, ikut Rasulullah gitu. Nah, terah bawa sekali sini. Bahap parok sini. Soalan tanya biar selok. Hei, gegang bahasa sungguh. Nah, tapi tak tengok dalam video tu tak ada orang tanya. Dia duk tanya orang macam hero dia tak. Tuan-tuan semua baca Yasin malam Jumaat. Imam Syafi'i baca Yasin malam Jumaat. Bodoh tanya tak gitu. Dalam kitab mana Imam Syafi'i suruh baca Yasin malam Jumaat? Tengok tu. Nah. Tuan-tuan baca tak? Baca, slow. Baca. Baca. Ha? Mana dalam kitab-kitab Imam Syafi'i suruh baca Yasin malam Jumaat? Tak ada. Dia pun baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Karim. Situ selalu dah Tuhan buka. Nampak tak? Situ selalu dah Tuhan buka aib dia. Dia marah orang baca Yasin, dia sendiri baca Yasin salah. Wal Qur'anil Karim. Nah, dia marah orang belajar sifat 20. Dia kata belajar sifat 20 ni Asy'ariyah Maturidiyah ni falasifah. Tak payah. Cukup dengan Quran saja. Qul huwallahu ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Bagi tapak kaki raka tu, wa huwas samiul alim, Yasin wal Qur'anil Karim. Apa tu? Salah baca. Dia ni. Kalau mu sendiri baca pun salah, jangan nak menyalah-nyalahkan orang. Suluh diri kita sendiri. Dia ni, aku salah pun banyak lagi. Nak menyalah Asy'ariyah. Siapa dia Imam Asy'ariyah? Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Hujjatul Islam 600,000 hadis kena ingat dalam kepala otak, bukan dalam laptop. Nah, kalau Ibn Taymiyah tu hanya Al-Hafiz pun 100,000 hadis, kita tak mampu setanding. Sebab tu Masyayikh Al-Azhar marah kalau Abnaul Azhari melaknat, mencaci maki Syekh Ibn Taymiyah Al-Hafiz. Kenapa? Tak setara ilmu kita nak mencaci maki dia. Tak boleh. Ulama tu. Ulama sungguh. Tetapi ulama tu tidak maksum. Ada kesalahannya, itu telah dikritik oleh ulama-ulama sezamannya seperti Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki dan sebagainya. Banyak ulama mengkritik Ibn Taymiyah, tetapi tetap dia orang alim. Tetap dia orang alim. Al-Hafiz 100,000 hadis. Imam Ghazali tu hujjah 600,000 hadis. Nak lawan hak mana? Dan Imam Ghazali tu Asy'ariyah. Imam Haramain Asy'ariyah. Boleh lawan? Imam Taftazuddin, Imam Taftazani, Asy'ariyah. Al-Imam Al-Iji Asy'ariyah. Wah, mak ulama-ulama Asy'ariyah, alim-alim dengung saja tu. Data-data kita Yasin wal Qur'anil Karim laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Nak kata orang tak betul falsafah. Sedap. Siapa mung ni? Mung siapa ni? Nah, orang panggil nama Syekh Husain. Syekh, kuasa Syekh dah dia, masya-Allah, masya-Allah. Tu. Jadi ingat, Wahabi tu seperti itu cara dia. Dia suka bawa cerita ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian dia menaikkan jiwa kita tu ke tahap ketidaksedaran diri, seolah-olah sama seperti imam-imam mujtahid mutlak. Ya gitu. Contoh. Ada seorang ustaz PhD hadis. Dia cerita, dia kau kampung, dia kata dah. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal.
Oh, ya jadi kan stay cakap gitu bapak ya. Biar banggan asal confident. Imam Ahmad bin Hanbal apabila datang seorang memberitahu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengeluarkan hukum-hukum seperti ini, seperti itu, tidak terus Imam Ahmad bin Hanbal percaya dan menelan bulat-bulat. Tetapi ditanya, adakah pada hukum yang dikeluarkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu qala Allah, qala Rasul, dalil daripada Quran dan hadis, ataupun semata-mata ra'yi pendapat dia saja? Nah, inilah kita kena contohi Imam Ahmad bin Hanbal. Kita pun ni, kita pendengar ni, Masya Allah, ya Allah, aku ingin mencontohi Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah. Padahal dia wala bowling aja teh. Aku nak contohi Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal dia wala bowling. Dia hak duk berasa nak contohi Imam Ahmad bin Hanbal tadi, baca Fatihah wala bowling. Nampak tak? Nampak tak? Sedar tak diri dia tu? Tapi bila dengar cerita seperti itu, ya Allah, aku ingin mencontohi Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti ustaz lagi, mana dalil Quran hadis baca Yasin malam Jumaat? Mana dalil Isra Mi'raj sambut Isra Mi'raj Quran hadis? Mana dalil Maulid? Mana dalil tahlil? Mana dalil tawasul? Mana dalil istighasah? Mana dalil? Mana apa tu? Saya ikut Imam Ahmad bin Hanbal, saya mencontohi akhlak dia. La ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal tu memang layak tanya mana qala Allah, qala Rasul, kerana dia memang mujtahid mutlak. Ada sifatun man yustadillu bihi. Ada kriteria ciri-ciri yang berkelayakan direct dengan Quran hadis. Kita tak layak. Kita tak layak. Jadi ingat, Wahabi tu selalu seperti itu. Dia bawa cerita imam-imam, kemudian dia nak suruh kita ni rasa perasaan diri kita ni setaraf dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Rasa setaraf gitu. Iya. Nah, jadi kalau rasa seperti itu, jangan. Maknanya, tahu dah mendatang ni Wahabi ni. Itulah gitu. Nah, kerana kalau orang ahli sunnah tu tidak mungkin seperti itu. Dia akan membawa Imam Syafi'i itu agung di mata pengikut dia. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal tu agung, hebat di mata pengikut dia. Ada tak? Semalaman tidak tidur dapat menyelesaikan 800 masalah fiqhiyah. Siapa semaya subuh pula tak ambil air semaya? Kenapa? Tak batal air semaya. Siapa di kalangan kita sama rasa macam Imam Syafi'i pun manusia juga, aku sama tahap juga Imam Syafi'i. Siapa rasa itu? Cuba kat tangan. Ada tak sini? Kalau ada tu memang tolol lah, balul lah. Tak ada lah tadi. Ada. Janganlah kita sombong, jangan kita sombong. Jadi itu beberapa soalan-soalan yang bahlul, yang bodoh, yang selalu ditanyakan kepada kita, dan jawapannya saya sudah jawab dah tadi. Jadi tuan-tuan, kalau nanti ada orang Wahabi mai mengajar di masjid ke apa, tokoh-tokoh seperti Husaini ke apa tu mai gini, tanya lagi soalan tu, tanya lagu tu balik dia. Itu antara soalan-soalan dia tu. Masuk mazhab Syafi'i isi borang ke dak? Satu. Kata ni. Ya, Nabi mazhab apa? Nabi ikut dak Imam Syafi'i? Tu soalan bodoh-bodoh lah kata. Tuan-tuan rasalah kalau hak bodoh je rasa kemah soalan dia, kemah. Padahal kalau orang cerdik dengar, bodoh nak mampu soalan lagu ni. Soalan tu bodoh. Nabi ikut dak Imam Syafi'i dan Nabi tak ikut Imam Syafi'i. Kenapa kita ni ikut Syafi'i? Tidak. Nampak cerdik hebat dah. Nampak hebat, tapi sebenarnya bodoh. Bapa? Mu nak kata Nabi ikut Syafi'i, Imam Syafi'i ikut hidup bila? Tak mustahil pada akal Nabi tu ikut Syafi'i. Yang harus pada akalnya Syafi'i tu ikut Nabi. Maka sebab tu bila kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu. Baik. Satu, seperti berbantah-bantah, yakni berbantah-bantah yang tiada manfaat pada agama. Tulis gitu. Adapun berbantah-bantah yang ada manfaat pada agama, itu tidak termasuk daripada murka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang kita baca tadi. Mana ustaz? Debat berbantah yang ada manfaat pada agama, seperti para pelajar kita sedang mengadakan bahsul masail di pondok. Itu nak menajamkan pemikiran dia, mengasahkan bakat ilmu yang telah dia belajar untuk digunakan dalam perbahasan. Itu ada manfaat pada agama. Kemudian berbantah yang bermanfaat ialah berbantah
untuk menegakkan yang hak, yakni akidah ahli sunnah wal jamaah di atas fahaman-fahaman yang dalalah, yang sesat, firqah dalalah. Itu ada manfaat pada agama. Yang ketiga, berbantah yang bermanfaat ialah berbantah untuk menunjukkan kebenaran kepada orang yang mau kebenaran. Itu. Kalau berbantah selain pada itu tidak ada manfaatnya pada agama, maka tak payah berbantah. Nah, itu. Dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Faedah apa? Faedah dunia dan faedah akhirat. Wije tu apa kata? Hah? 3 suku. Hah? Kau kita memang betul-betul 3 suku ni waktu tahajud. Apa sebenarnya? 854. Sikit lagi. Dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, yakni faedah dunia dan akhirat. Kalau ada faedah untuk dunia, seperti kita kata untuk nego, itu tak mengapa. Nampak macam tak ada faedah, dah. Duduk macam ada pasar malam, pasar tani kan? Nah, tu sekilo 3 ya, sekilo 3 ya, sekilo 3 ya, sekilo 3 ya. Wah, tak letih ya ni. Baik, subhanallah, subhanallah. Munasabah kamu. Dia keduk tengah jual barang dia. Mestilah dia kena kata sekilo 3 ya. Ikutlah berapa kilo berapa ya dak ni. Kau orang duduk kedai. Kau sini tak ada pasar tani, pasar malam ada? Tak ada. Kau orang sini ya cara lain sikit. Ha? Lain sama. Sama tak? Kalau di Kelantan tu gitulah. Sekilo 3 ya, sekilo 3 ya, sekilo. Ataupun di stadium ke, air cendol. Duduk jual cendol di stadium tengok bola, tengok ceramah kau kan. Duduk bawa kaca cendol, air cendol. Tak payahlah zikir baik. Allahu akbar lah mu ni. Kalau Allah akbar, siapa nak beli cendol dia? Orang tak tahu dia jual kaca, kau jual cendol, kau jual air. Maka hak tu ada manfaat ada pada dunia? Ada. Tak apa tu, tak apa. Tak apa. Kan nak cari nafkah, nak cari dah. Tak ada hak tu. Faedah ni tak ada mana tak memberi faedah ni? Dunia pun tak ada faedah, akhirat pun tak ada faedah. Macam tak ada faedah tu. Kita kata tak ada faedahnya. Kita hak duit hak setambut dah dalam poket ni. Tahu. Ada faedah tu baiklah. Baca Quran kau 1 huruf 10 pound. Sedap kita cakap, kita tak tahu dia sedang cari nafkah. Nah, untuk anak bini dia nafkah tu wajib. Maka setiap hak dia duk cakap, sekilo 2 ya, sekilo 2 ya, sekilo 2 ya tu pahala semua tu. Nah, kenapa? Faedah untuk dunia. Nah, faedah untuk dunia. Nah, setiap dia duk cakap tu, air kaca, cendol kaca, itu pahala semua tu, pahala tu. Nah, kenapa? Faedah untuk dunia. Tengok pada niatlah. Hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukum wasilah tu seperti hukum maqasid. Kalau dia cari duit tu untuk beli dadah, maka tak dapatlah pahala. Jual kaca, jual cendol. Apa dia duit banyak ni? Nanti nak beli dadah, nak beli pi kuda, mudah nak mabuk. Tu tak ada pahala tu. Nah, tak ada pahala. Nah, orang kata pahala ni, dia duk menego, duk jual, duk ngepeng kau orang, duk iklan pada orang, air liu dia, suara dia, percakapan dia tu, kita kata nampak zahir seperti sia-sia, padahal tidak, bermanfaat dan berfaedah untuk dunia. Hak tu tak apa tu. Hak tu tak apa. Syukur pada lidah dia. Hak kata tak syukur pada lidah ni seperti berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Dunia tak ada faedah, akhirat lagi parah, tak ada faedah. Hak ni orang panggil apa? Mala yakni dia panggil. Perkara yang tidak ada manfaat. Dalam perkataan Sayyidina Ali tu dia kata apa? Allah tak ingat, tak mari. Tak ingat. Semula. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Kifayatul Atqiya. Man harama alaihi tak mari. Tak nampak langsung. Semula ada nanti.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah an Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu. Bawah tu dia riwayat. Angka 1 di bawah tu dia riwayat hadis ni. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah an Ibnu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Artinya, terjemahan balik bahasanya makna arti ni, setengah daripada keelokan Islam seseorang muslim itu, meninggal ia seorang Islam akan, bukan meninggal dunia dah, meninggal ia seorang muslim akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia akan seorang pada dunia atau akhirat. Sama ada barang tersebut tu pekerjaan, perbuatan, permainan atau percakapan, tak kira kalau tak ada manfaat untuk dunia akhirat, maka orang Islam kena tinggal benda tu. Barulah Islam dia tu Islam yang husnul khuluq, dia panggil elok akhlak. Kalaulah Islam seorang itu duduk buat perkara yang tidak ada manfaat pada dunia dan pada akhirat, maka Islam dia tu tidak elok. Tak molek, akhlak dia tidak bagus, tidak baik. Itulah gitu. Kalau kita nak syarah ni, ramai orang serah hati ni, biar malah. Ramai orang serah hati dia ni. Mana? Nak syarah tak? Ramai orang terasa hati. Biarlah, tak payah syarah lah. Tak payah syarah lah. Kita nak ambil hak mana? Contoh contoh orang panggil perkara yang tidak ada manfaat pada dunia dan akhirat. Seperti duduk saya saja kedai kopi, tengok. Duduk saya saja. Tak buat ke dia mak? Duduk saja. Weh, pelik. Ada orang Islam boleh cakap duduk saja. Tak selayaknya seorang Muslim tu boleh cakap saya duduk saja ni. Tak boleh. Orang Islam tu tak boleh duduk saja. Mesti kena buat kerja. Orang Islam tu mesti bergerak, mesti buat kerja. Tak boleh duduk saja. Jangan jawab lagu tu. Kalau orang tanya, buat kerja tu mak? Ada kerja dah sikit, tak ada hal dah. Boleh tak dia nak cakap ni? Boleh. Kerja tu maknanya tidaklah orang panggil kerja yang sangat penting. Jangan orang tanya buat kerja ni. Duduk sajalah, duduk saja. Mana duduk saja ni? Mana menyia-nyiakan umur dan masa. Sia-siakan umur dan masa. Munasabah tak kita orang Islam? Tak munasabah. Innal 'abda idza zahabat sa'atu min umrihi ila ghairi ma khuliqa min al-ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Sesungguhnya seorang hamba apabila berlalu sahaja masa yang diberi oleh Allah Ta'ala, 1 saat, jangan kata 1 minit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 saat kepada perkara yang tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah, la jadirun antatula alaihi hasratuhu, nescaya nanti bila bangkit cukup untuk menyesal dengan waktu yang sangat panjang. Untuk 1 saat tu. Apatah lagi kalau 2 saat, 3 saat, 4 saat, sampai 1 minit. Tu tak tahu menyesal lagu mana. Untuk 1 saat saja cukup menyesal waktu yang sangat panjang. Maka sebab tu kita nak lari daripada perbuatan yang la yu'nihi ni, kena minta dengan Allah Ta'ala supaya bagi taufik. Karena taufik tu khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah. Tuhan jadikan di dalam diri hamba tu kekuatan untuk mengerjakan taat ibadat pada Allah. Lawan bagi taufik al-khizlan. Apa al-khizlan? Khalqul fil 'abdi. Khalqul fil 'abdi, khalqul quwwah fil 'abdi 'alal ma'siyah au 'ala ma la yu'nihi. Tuhan jadikan kekuatan pada diri hamba untuk mengerjakan maksiat atau perkara yang tidak ada manfaat pada agama.
Kalau untuk agama tak gerak lalu dah. Betul tak? Subuh 2 rakaat, nak akad selimut, 2 tak apa sekilo, tak gerak. Aduh. Tak gerak. Nah, tapi kalau duduk di gym, akak berat tu, akak berani, oi, mampu dia. Nah, gagah dia. Tu dia panggil apa tu? Tidak ada taufik. Tuhan bagi lawan bagi taufik, khizlan. Nah, jadi kalau kita boleh duduk tempat yang tidak ada manfaat pada dunia akhirat, atau lebih-lebih lagi perkara tu maksiat, lama daripada kita boleh duduk di atas jalan taat, tandanya kita tu orang yang Allah Ta'ala tidak bagi taufik. Tu bahaya tu. Kita kena tahu diri kita sendiri. Aku kalau duduk kedai kopi sampai 5-6 jam, tak rasa lengah monggo. Nah, tak rasa lengah monggo ni. Tak rasa letih, tak rasa sakit pinggang. Sedap lah tu. Nah, kena pula ada mai haji. Oi, lagi best. Tak rasa lengah. Nah, tapi kalau duduk ngaji menadah kita, Allah, tak usah kata sejam, 20 minit, setengah jam, 40 minit, lengah dah lengah situ, sakit tu lalu laki, tu ya Allah, kenapa ni aku jadi lagu ni? Tu, tak boleh tahu tu. Apa benda ma la yu'nihi segar. Nah, pergi tengok bola, ma la yu'nihi tu. Pergi tengok bola tu ma la yu'nihi. Nah, orang hok main bola tu yu'nihi. Orang main bola tu apa? Dia boleh duit batu. Orang hok tengok bola tu mala yu'nihi. Nah, tapi boleh pergi beratur, beli tiket, habis duit. Nah, boleh. Nah, ni bahaya. Tapi kalau masjid, kalau surau free, tak kena beratur. Boleh mari lepas masa. Tak mari. Ada apa? Apa dah dia bagi apa? Tu dia bagi apa? Khizlan. Tuhan bagi kekuatan untuk buat perkara ma la yu'nihi. Nah, tapi kalau benda yu'nihi, tak kuat lalu, tak mampu lalu. Free pun tak mari. Ada akaun ni. Macam duduk di Tesco gini juga. Nah, duduk di Jaya kau duduk di akaun ada akaun sejuk ni. Sama juga. Tapi ramai mana hok mari masjid, hok di Tesco tu bila? Kalau ramai hok di masjid daripada Tesco, masya-Allah, memang inilah kebangkitan Islam. Ya ramai sungguh Ustaz, hari Jumaat, tak serayak lah, hari lain nak subuh pula ni. Nak subuh pula. Tentu dah ramai di Tesco daripada di masjid. Tentu dah. Tak. Nak ayat kata bahawasanya taufik tu satu daripada nikmat yang susah nak didapat. Susah. Dalam Quran hanya setepak yang disebut. Wa ma taufiqi illa billah. Setepak. Perkataan taufik ada satu patah dalam Quran. 30 juzuk Quran, 1600 lebih ayat, sepatah ya ayat sebut at-taufiqu. Itu ayat. Payahnya nak dapat taufik ni. Sebaliknya lawan bagi taufik al-khizlan, oi mudah. Nah, senang. Senang dapat. Habis itu. Baik. Jadi mafhum daripada mantuk min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Setengah daripada keelokan Islam seseorang muslim ialah meninggal ia seorang muslim akan barang yang tiada manfaat pada dunia dan akhirat dia. Mantuk kata lagu ni, mafhumnya apa? Mafhumnya kalau seorang muslim tidak meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka Islam seorang muslim itu Islam yang tidak baik, tidak elok, tidak bagus. Itu maknanya. Islam kita tu tidak bagus. Bukan Islam hak Nabi Muhammad SAW bawa, bukan. Islam hak kita ni, tak bagus. Kalau kita tak boleh meninggalkan perkara yang mala yu'ni. Tak usah kata maksiat. Kalau maksiat lebih lagi. Ni mala yu'nihi. Maksiat tu benda wajib dah kena tinggal. Maka sebab itulah tak boleh kita membuat orang asbab jadi dia tu buat maksiat. Tak boleh, haram. Macam baru-baru ni kan, artis tu molek-molek pakai tudung.
Cuma bila dia pergi keluar negara, kita pun tak tahu macam mana dia boleh gambar tu tersebar di laman sosial. Ni. Orang yang bertanggungjawab besar ialah orang yang masuk, dia panggil, dia ada orang hok pandai internet ni, dia boleh masuk dalam handphone kita melalui software seperti WeChat gapo tu. Contoh saya ni tahu WeChat, abang, saya boleh masuk cek gapo dia ada dalam handphone awak. Boleh cek gambar-gambar. Apa telanjang punya. Contoh tu. Saya pun save. Saya pun copy, masuk upload dalam laman sosial. Jahat, orang boleh jahat. Hak ni jahat kali. Sehingga terbuka aib saudara, dia pun malu dah. Malu, dia pun ambil keputusan. Mulai sekarang saya nak pecah dah tudung, saya nak jadi diri saya sendiri. Aduh, tengok. Hak besar tanggung dosa tu orang hak buka aib orang tu. Aib orang jangan kita buka. Jangan kita buka aib orang. Man ayyara li akhihi dzambin lam yamut hatta ya'mala. Tidak mati seorang yang buka aib saudara dia sehingga dia buat apa aib saudara dia buat, dia jaja kepada orang lain. Tidak mati orang yang buka aib saudara dia sehingga dia buat pula gapo hak saudara dia buat tu. Jangan. Sewajibnya kita tutup aib orang. Jangan masuk siapa. Kalau dia masuk dalam berita Metro Sinam tu tak boleh nak tutup dah lah. Pun begitu bagi orang yang telah diuji seperti itu, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kita dah pakai tudung dah sebelum ni, jangan kita buka terus. Walaupun orang dah tahu, rupa-rupa kamu kalau keluar negara tak pakai tudung ya. Hipokrit ya. Di Malaysia pakai tudung, di luar negara tak pakai tudung. Walaupun orang dah tahu seperti itu, tetaplah kamu istiqamah taat pada Allah Taala. Tutup aurat kamu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu an rahmatillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hamba yang telah melampaui batas berbuat dosa. La taqnatu an rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, jangan. Jangan bila dah orang tahu kita punya akhlak begitu gini, kita pun biar jahat-jahat lagi, tunjuk jahat terus jadi jahat terus, ngakak lagi. Jangan. Kenapa? Orang hak kutuk kita netizen tu Tuhan ke yang mampu menentukan syurga neraka hidup kita? Dah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata ni, mu pun akan mati, orang hak kutukmu, orang hak maki hang pun akan mati. Kau ingat dia tu lepas tak ada dosa. Jadi kalau kita duduk di situ, cara pemahaman kita, insya-Allah walaupun kita ada buat dosa, kita buat tak baik dan terjaja keaiban kita, tetap kita istiqamah di atas taat pada Allah Taala. Karena manusia yang mengutuk, manusia yang mencaci, manusia yang melaknat, manusia yang menghukum, yang mengeji, itu bukan Tuhan yang mampu menentukan syurga neraka kita. Dan dia pun orang yang mencaci maki pun, dia pun akan disoal Allah Taala akhirat. Dia pun akan mati juga. Dah? Baik. Dia mulai tu apa? Habis itu kemudian kata dia, dan seperti mengadu-ngadu. Ini orang panggil masuk daripada dosa lidah lagi ni. Bila dosa lidah lagi, mengadu-ngadu ni bukan pergi buat report di balai polis, bukan. Mengadu ni orang panggil namimah. Adu domba kalau bahasa kita. Mengadu domba. Batu api. Tu senang lagi. Batu api. Kita pergi jumpa Pak Mak, kita kata Pak Mak, Pak Oleh kata jubur mu tangga. Ada Pak Oleh tak kata pun. Kita pergi jumpa Pak Oleh. Pak Oleh, Pak Mak kata muka-mu beruh jambai bila air. Tak ada pasal-pasal. Pak Oleh dengan Pak Mak bila jumpa, dia ni. Balah kita pun pada muka. Ada. Kita tu dipanggil apa? Orang yang mengadu domba. Namimah. Ini dosa besar ni. Wallahu a'lam. Kita sambung semula pula. Dan seperti mengadu-ngadu, yakni mengadu domba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata
nammamun. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Misr wa fi Yaman wa fi Burma وفي فطان وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان في الأرض الإسلام. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.